Boleh. Okey. Okey, jadi kelas kita hari ni tak berat. Tak berat. Kita just buat latihan je. Latihan tu pun cikgu dah ada hantar dekat dalam WhatsApp. Kita akan buat soalan-soalan PDF tu je. Okey, jadi Madinah. Hai Madinah. Madinah boleh dengar ke suara cikgu tu? Boleh. Dah sihat belum? Hari tu demam? Dah. Dah. Okey, Madinah, nanti kita nak beli buku tau untuk sesi depan. Boleh ke Madinah? Boleh. Buku tak mahal pun. Nanti cikgu terang dalam grup. Cikgu buat video sikit, cikgu tunjuk buku apa. Okey, jadi kita nak mulakan terus kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita akan proceed kepada kita punya latihan. Jadi macam biasalah untuk hari ni, kalau siapa tak print dia kena tengok kat depan lah. Okey, inilah soalan-soalan yang kita nak buat. Kita buat soalan je hari ni. Kita buat soalan je hari ni. Dekat muka surat 1 ada 12 soalan, dekat muka surat 2 ada 12 soalan. Jadi lebih kurang ada 24 soalan lah kita akan selesaikan. Okey. Jadi inilah dia kita punya soalan. Soalan yang cikgu tunjuk dekat depan ni, cikgu harap masing-masing boleh fokus. Sebab apa? Sebab cikgu rasa soalan yang dekat depan ni, kalau kamu mampu nak jawab semua dengan betul, kamu tak ada masalah untuk sesi depan. Kamu akan rasa senang bila kamu dah mula untuk belajar pengisian untuk tingkatan 2. Dah cernia dah. Nanti adik sebelah adik formal lalu, Assalamualaikum Kakak Madinah. Mana earphone Kakak Madinah? Madinah pakai earphone tak tu? Tak. Tak, alah. Okey. Okey, jadi kita teruskan. Okey, jadi cikgu buat rumusan hari ni. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ni adalah tentang algebra. Algebra. Cikgu asyik algebra je. Nak buat macam mana? Bulan 2 tu memang itu pengisian dia. Algebra ni cikgu nak ingatkan kepada kamu, bila kita nak belajar algebra, kita kena tahu 2 benda. Dalam algebra, yang pertama sekali dia bercakap tentang persamaan algebra. Dia bercakap tentang persamaan algebra. Yang kedua dekat sini, untuk algebra juga dia bercakap tentang ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Apa beza dua-dua ni? Apa beza persamaan? Apa beza ungkapan? Jadi tengok dekat depan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, jadi dekat soalan nombor 1 ni, cikgu nak soal kamu semua yang ada dekat sini. Dekat soalan nombor 1 ni, cikgu nak tanya, yang kamu nampak dekat depan ni, ini ungkapan algebra ke persamaan algebra? Christina, rasa-rasa apa jawapan dia? Yang ni ungkapan algebra ke persamaan algebra? Tak tahu? Ungkapan. Okey, cikgu nak tanya Adlin. Adlin, dekat sini ungkapan algebra ke ataupun persamaan algebra? Ungkapan ke? Apa Adlin? Ungkapan. Ungkapan. Okey, cikgu nak tanya seorang lagi. Madinah. Madinah, ini ungkapan algebra ke persamaan algebra? Tak tahu. Mia, ni ungkapan algebra ke persamaan algebra? Ungkapan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan. Bagus, nice try. Ilman nak cuba ke Ilman?
Iman rasa yang kat depan ni ungkapan algebra ke persamaan algebra? Iman nak cuba? Tak ada. Okey, jadi dekat sini masing-masing boleh tengok inilah dia. Nama dia persamaan dengan ungkapan, apa beza dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu bagi nota. Nota cikgu salin. Okey, persamaan algebra adalah apabila kamu nampak dia ada sama dengan. Ada sama dengan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia equal to. Jadi dekat sini soalan yang cikgu tunjuk X/2 tambah 11 ni, dia ada simbol sama dengan. Ini simbol sama dengan. Kod ada yang tak tahu kan? Ini dia simbol sama dengan. Ini adalah simbol equal to. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sama dengan. Setiap kali kamu nampak simbol ni, ini adalah nama dia persamaan algebra. Persamaan algebra dia ada banyak pula. Persamaan linear, kuadratik, kubik, lepas tu ada banyak. Tapi dalam sebab tu kita kena kenal dulu. Kita kenal dulu persamaan algebra ni. Jadi bila kamu nampak simbol ataupun simbol sama dengan ni, dia adalah dikira sebagai persamaan. Kalaulah kita bercakap tentang ungkapan, ungkapan algebra, ungkapan dia tiada equal to. Dia tiada sama dengan. Jadi sebagai contoh, dekat sini cikgu letak 3x tambah 2 sama dengan 5. Bila ada sama dengan, maksudnya dekat sini ini dikira sebagai persamaan. Kalau dekat sini cikgu letak dia 3x tambah 2 sahaja. Kenapa kita kena belajar benda ni? Yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan dekat depan. Bila soalan cakap selesaikan. Soalan di bawah. Contoh, dia tak terang panjang lebar soalan dia. Kalau dia kata suruh selesaikan, contoh 3x tambah 2 sama dengan 5, bila kamu nampak sama dengan ni, maksudnya soalan tu minta berapa nilai huruf x tu. Maksudnya soalan nak suruh kita semua cari x ni sama dengan berapa. Tapi kalau cikgu bercakap tentang ungkapan, contoh 3x tambah 2, cikgu tambah 2x. Maksudnya kamu kena bagi jawapan dalam bentuk termudah. Jadi 3x dengan 2x ni boleh diselesaikan. Kita akan dapat 5x tambah 2. Jadi dekat sini, ini sahaja jawapan dia. Jawapan kamu dalam ungkapan algebra mesti ada huruf. Siapa yang tak tiba-tiba kamu buat ungkapan, kamu tak jumpa huruf dalam jawapan akhir kamu. Maksudnya ingatlah cakap cikgu, jawapan kamu salah. Okey, kalau dia bagi ada sama dengan. Maksudnya jawapan akhir kamu buat macam ni. Jadi percayalah, kamu dah jawab benda yang salah. Bila dia nak bercakap tentang persamaan, dia maksudkan dia nak kita cari nilai huruf yang ada dalam soalan tu. Itu perbezaan antara persamaan dan ungkapan. Paling senang nak nampak, persamaan ada simbol sama dengan. Ungkapan tiada simbol sama dengan. Kenapa kena belajar ni? Sebab dalam UASA, cikgu tengok baru-baru ni ada yang hantar kertas kat cikgu. Cikgu nampak, kenapa tak selesaikan? Dia tak tahu macam mana cara nak selesaikan rupanya. Bila ada sama dengan ni, maksudnya dekat situlah kamu kena cari nilai huruf X. Apa maksud kena cari X tu? Tu maksudnya kamu akan pakai tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Dekat sinilah yang ini 4 benda ni kamu pakai semua ni dalam persamaan. Ungkapan kamu belajar dekat mana?
ungkapan hint dia yang paling penting adalah sebutan serupa. Sebutan serupa. Kenapa cikgu cakap sebutan serupa? 3X dengan 2X dia dikira sebagai sebutan serupa sebab dia ada huruf yang sama. Jadi bila dia ada huruf yang sama, kita boleh selesaikan. Kalau dekat sini cikgu tunjuk 5X tambah 2. Kenapa 5X tambah 2? Kita biar sampai situ je. Kenapa dia jadi jawapan akhir? Kita tak boleh ke gabungkan jadi 10X ke, jadi 7X ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini dikira sebagai bukan sebutan serupa. X. 5 ni ada X, 2 ni tak ada X. Jelas ke semua? Sampai situ boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi ramai tahu buat silap dekat sini masa UASA. Cikgu macam cikgu down. Kenapa macam tu? Tidak. Jadi bila kita nak buat sesuatu soalan, kita kena tahu apa yang soalan tu nak. Kadang-kadang soalan tu just cakap selesaikan ataupun bagi bentuk termudah. Tapi bila kita dah nampak cikgu dah ajar malam ni, maksudnya cikgu harap masing-masing tahu jawapan yang terakhir sepatutnya bentuk tu macam mana. Okey. Ilman, jelas ke Ilman? Cikgu terang dekat depan, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi kalau kita nak pergi kepada kita punya soalan ni. Okey, jadi muka surat 1 dengan muka surat 2 ni. Ini semua bercakap tentang apa? Cikgu nak tanya. Madinah, cikgu baru terang tadi. Soalan 1, muka surat 1 dengan soalan dekat depan ni lah. Ini semua persamaan ke ungkapan Madinah? Hilang dah Madinah. Adlin, kalau dekat depan-depan ni, yang muka surat 1 dengan muka surat 2 ni dikira persamaan ke ungkapan Adlin? Persamaan. Ya, kalau dia cakap persamaan, maksudnya kalau cikgu nak selesaikan, cikgu nak cari apa tu Adlin? Nilai huruf. Ya, pandai. Jadi dekat sini, kita akan cari nilai X bagi soalan-soalan di hadapan. Kita akan selesaikan macam mana nak cari X dekat muka surat 1 dengan muka surat 2. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Ada yang tanya, kenapa cikgu letak muka surat 1 pecahan? Sebab kalau dalam dekat muka surat 2 ni, bila cikgu letak kurungan ni dah biasa. Kurungan ni dah benda biasa. Kita dah belajar dah. Tapi bila dalam pecahan, ramai yang still confused. Sebab tu cikgu letak pecahan dulu. Jadi masing-masing pecahan ni dia ada 2 bentuk. Adalah pecahan separa macam ni. Bentuk yang kedua adalah pecahan penuh. Jadi cikgu nak mula buat soalan dekat depan. Boleh ke semua cikgu nak mula buat dah? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada sesi contoh. Jadi dekat sini adalah kita pergi kepada sesi contoh. Contoh apa? Sekarang kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Jadi soalan nombor 1, X per 2 tambah 19. Bila cikgu cakap nak cari nilai X, okey, ini X kita. Dan maksudnya X tu kena tinggal sorang-sorang. Jadi dekat X tu dia ada apa? Ada nombor 2 dengan ada nombor 11. 2 dengan 11 tu kita kena alihkan ke sana. Masalah dia dekat sini adalah kita nak alih mana dulu? Alih 2 ke alih 11? Mia rasa kita nak alih mana dulu? 2 ke 11? Tahu? Kita tak tahu. Kristina rasa kita nak alih mana soalan nombor 1 ni? Nak alih 2 dulu ke alih 11 dulu? Kita kena alih 2-2 tu sebab X tu kena duduk sorang-sorang. Tapi kita nak kena alih mana dulu? 2 ke 11? Kristina, nak alih mana dulu? 11. Okey. Okey, bagus. Adlin, cikgu nak tanya. Adlin, kita nak alih mana dulu? 2 ke 11? 11. 11. Okey. Rania, kita nak kena alih mana soalan nombor 1 ni? 2 ke 11 dulu?
11. Okey, baguslah semua. Betul. Jawapan dia alih 11. Sekarang, cikgu nak tanya Kristina balik. Kristina, kenapa Kristina cakap 11? Tahu? Mula-mula 19 tu tambah dengan 11 dulu. Sudah dapat nilai tu gerakkan 2 pula. Macam tu. Okey, bagus. Okey, jadi dengar sini semua, reason yang paling besar dia kenapa kita alihkan 11 adalah sebab nombor 11 dan nombor 19 adalah sebutan serupa. Nombor 11 dan nombor 19 adalah sebutan serupa. Dia dikira sebagai sebutan serupa. Apa maksud sebutan serupa? Cikgu dah terang banyak kali dah. Sebutan serupanya adalah apabila keadaan dia sama. Jadi dekat sini nombor 11 tak ada pun huruf X dekat sebelah dia. Nombor 19 pun tak ada pun huruf X dekat sebelah dia. Jadi maksudnya dia kawan. Jadi nombor 11 ni kita kena bawa dia pergi jumpa kawan dia. Jadi dekat situ itulah reason dia. Sebab nombor 11 dengan nombor 19 sebutan serupa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak alih 11, kita kena tengok simbol. Simbol dia kita tengok dekat belakang dia. Jadi belakang dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Ya, kita jadi negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat X per 2 sama dengan 19. Sini positif 11, lepas dipindahkan dia jadi negatif 11. Kenapa kita kena cari sebutan serupa? Benda yang paling penting adalah sebab sebutan serupa boleh diselesaikan. Apa maksud cikgu boleh diselesaikan? Kamu tengok dekat sini, 19 boleh tolak dengan 11. Jadi bila 19 tolak 11 kita dapat 8. Nampak kita boleh selesaikan 19 dan 19 dan 11 tu. Inilah reason dia. Kita cari sebutan serupa, bagi dia duduk sekali, lepas tu kita selesaikan. Itu step yang paling penting. Tak kisahlah bentuk persamaan kamu macam mana pun. Bentuk persamaan dia boleh berubah macam mana pun, tapi konsep dia tu. Kamu cari dulu mana sebutan serupa, bagi dia duduk sekali, lepas tu kamu selesaikan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada nak alih 2 tu pula. Okey, 2 ni dah alih dah. Silap, 11 alih dah. Sekarang 2. Okey, bila kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, dia sebenarnya dalam keadaan bahagi ke darab? Cikgu nak tanya kamu. Dia dalam keadaan bahagi ke darab? Bagi. Pandai. Dia dalam keadaan bahagi. Jadi kalau bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Darab. Iya, dia jadi darab. Jadi dekat sini kita akan dapat X sama dengan 8 darab 2. X sama dengan 16. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Soalan nombor 1 boleh faham? Boleh. Okey. Susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Madinah, susah ke senang Madinah? Okey. Jadi cikgu nak semua anak murid cikgu yang belajar dengan cikgu, walaupun kamu belajar secara online kan. Kak cikgu nak setiap kali kamu buat sesuatu dalam pengiraan kamu, pastikan ada sebab. Pastikan kamu tahu kenapa kamu buat benda tu. Kamu kena tahu, sebab kalaulah kamu main assume, itu cikgu tak pernah ajar macam tu. Kamu cek balik daripada kelas kita sampai kelas kita je, cikgu akan bagi tahu sebab apa kita kena alih. Sebab apa kita kena alih. Sebab apa kita kena alih. Kamu boleh tengok balik nota. Kalau salin lah, cikgu harap salin lah. Tapi tak apalah, nanti kalau tak salin, kita refresh balik. Kita start daripada awal. Kita start fresh start, kita panggil. Fresh start pada bulan 3 nanti. Okey.
Jadi kita akan pergi kepada contoh nombor 2. Jadi kita dah buat dah soalan nombor 1. Cikgu akan pergi kepada contoh nombor 2. Ini salin tau. Ini salin. Jadi contoh nombor 2 dekat sini kita nak cari nilai X. Okey, X per 7 tolak 6 sama dengan 1. Tengok. Bila kamu nampak dia persamaan, dia ada sama dengan dekat sini, cikgu nak kamu set. Bila anak murid cikgu, cikgu nak semua orang set. Programkan fikiran kamu. Bila kamu nampak dia ada sama dengan, maksudnya dia nak apa? Dia nak kita cari berapa nilai huruf tu. Jadi cara kita nak cari, kita kena pastikan X ni sorang-sorang. Jadi bila kita nak pastikan X ni sorang-sorang, kita kena alih nombor 7 dengan nombor 6 ni. Jadi kita nak alih 7 ke 6? Cikgu nak tanya semua orang. Kita nak kena alih nombor 7 ke nombor 6? 6. Okey, 6. kenapa kita alih nombor 6 dulu? Sebutan serupa. Ya, pandai. Jadi dekat sini kita alih nombor 6 dulu. Jadi nombor 6 ni kita tak tahu nilai dia, kita nak tahu dia punya simbol dia negatif. Jadi bila dia negatif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Positif. Iya. Jadi 4 positif. Jadi dekat sini X per 7 sama dengan 1, negatif 6 pindah jadi positif 6. Jadi X per 7 sama dengan 1 tambah dengan 7. Sekarang kita ada 7 dekat belah bawah. Jadi dia konsep yang sama. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi bila bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. X sama dengan 7 darab dengan 7. Jadi 7 dapat 49. Yes ke? Okey ke? Mana orang ni? Okay, senang. Tak dengar. Mia jelas ke Mia? Jelas. Marina. Ke Marina, contoh nombor 1 dengan contoh nombor 2 cikgu terang. Dengar. Mana orang? Dengar suara sikit. Lek cikgu. Cikgu lag cikgu. Okey. Jadi cikgu lag ke? Cikgu lag. Ke sorry. Sekarang dah dengar dah Marina. Suara cikgu? Alamak. Azlin, suara cikgu? Lag lagi lah cikgu. Cikgu lag Cikgu cikgu. lag. Tak dengar. Restart. Sekejap. Sekejap. Cikgu restart. Restart wifi. Cikgu restart wifi. Okey, terima kasih. Suara cikgu. Nak dengar suara sikit? Lag lagi cikgu. Cikgu tersekat lagi? Kalau cikgu dah ada pakai wifi ni, rasa lag lagi ke? Kristina rasa macam tersekat-sekat ni suara cikgu. Dia sekejap okey, sekejap tak okey. Okey. Adlin rasa tersekat-sekat juga ke Adlin?
Ya. Sekarang okey sekarang. Okey sikit. Oh, ada masalah Okey. Jadi tak apa. Tak apa. Kita akan teruskan. Umur Atiyah dah ada dah. Okey, jadi cikgu nak masing-masing on camera dulu. Sunyi cikgu sorang-sorang ni. Madina, cikgu light lagi ke sekarang? Tak. Okey, Okey, jadi masing-masing on camera On camera dulu cikgu nak tengok. Kena mau tersekat ke? Okey, jadi tak apa. Kita akan teruskan kelas kita. Kristina, cikgu macam ada lag lagi Dah tak sangat dah. Dah okey tak sikit. Okey, kalau cikgu lag, WhatsApp cikgu boleh Kristina? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk cikgu share screen, cikgu sama share screen. Okey, masing-masing jelas contoh 1 dengan contoh 2 cikgu terang, boleh faham semua? Boleh. 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 Okey, baik. Okey, jadi daripada contoh 1 dengan contoh 2, cikgu nak masing-masing buat 2 soalan. Iaitu yang pertama soalan nombor 3 dan yang kedua soalan nombor 4. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Okey, bagus. Dah siap hantar kat cikgu Okey. Okey, bagus. Pandai. Ummu Atiyah boleh dengar ke tu suara cikgu Ummu Atiyah? Boleh. Okey. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Hantar kat cikgu. Madina boleh buat satu 3 dengan 4. Tengah buat. Okey. Okey, baik. Sama-sama.
Okey, sorry cikgu ada urusan sekejap tadi. Okey. Jadi cikgu nak mula dah buat soalan nombor 3 dengan nombor 4. Boleh ke semua? Cikgu nak buat soalan nombor 3 dengan nombor 4. Boleh. Okey. Tadi cikgu pergi tengok wifi. Cikgu punya wifi kadang-kadang dia hujan tadi. Jadi cikgu pergi restart. Okey, sekarang kepada soalan nombor 3, cikgu yang belum siap hantar dekat cikgu. Okey, 12 tambah X per 5 sama dengan 20. Okey, kita tengok. X kita kat sini pula. X kita dekat sini pula. Tadi X kita dekat belah belakang ni. Okey. Jadi dekat sini nombor 3 X kita berada di depan. Nampak? Dia ada sebelah sama dengan ni. Dia sebenarnya dia tak kisah kedudukan X tu dekat belakang ke dekat depan, kat hujung ke dekat tengah ke. Yang paling penting dalam menyelesaikan persamaan linear, kamu kena cari sebutan serupa. Jadi sebutan serupa kat sini adalah 12 dengan 20. Jadi nak tak nak kita kena bawa 12 tu pindah ke sebelah. Jadi 12 ni kamu tak nampak pula simbol dia. Jangan ingat nombor 12 simbol dia positif dekat depan. Salah. 12 ni dia positif dekat belah belakang. Jadi bila positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat X per 5 sama dengan 20. Positif 12 dia jadi negatif 12. Pelak dengan 12 kita dapat 8. X per 5. Okey, jadi dekat sini 5 ni kita pindahkan pula. Tu kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 8 darab 5 X sama dengan 40. Itu dia kita punya jawapan nombor 3. Jelas ke semua penjelasan cikgu dekat nombor 3? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Salin tau. Okey, soalan nombor 4. Apa beza soalan nombor 4 dengan soalan nombor 1, 2, 3? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjuk perbezaan dia. Soalan nombor 4, 3 sama dengan X per 4 tolak 3. Sekarang ni soalan nombor 1, X dia berada belah kiri. Apa belah kiri ni cikgu tak faham? Okey, kamu kena faham satu benda. Bila dia ada sama dengan, dia ada right side dengan left side. Macam mana kita nak tahu right side tu belah kanan, left side tu belah kiri? Jadi daripada sama dengan ni, kamu angkat tangan kamu, yang belah tangan kiri kamu, kita panggil left side. Ini adalah kiri kita. Angkat tangan kamu, yang belah kanan kamu, dekat sini kita panggil right side. Ataupun belah kanan. Jadi sekarang soalan nombor 1 X ni dekat belah kiri. Soalan nombor 2, X pun dekat belah kiri. Soalan nombor 3, X pun berada dekat belah kiri. Cumanya sekarang soalan nombor 4, X ni berada dekat belah kiri. Dia tak kisah X tu berada dekat kanan ke kiri ke. Benda yang paling penting adalah kita cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa? 3 dengan negatif 3. Jadi negatif 3 kita kena bawa dia pergi jumpa 3. Jadi sekarang 3 ni kan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 3 sama dengan X per 4. Selesaikan. Ingat bila sebutan serupa kamu dah bawa pergi jumpa, kamu boleh selesaikan. 3 tambah 3 dapat 6 sama dengan X per 4. 4 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 6 darab 4 kita dapat 24 sama dengan. Okey, ada yang cakap kat cikgu tadi, dia tulis kat WhatsApp. Cikgu tak biasalah. Tadi kan huruf dulu. Nampak dia sebut huruf dulu. Soalan nombor 2, kita sebut okey huruf dulu. Soalan nombor 3, okey dia sebut huruf dulu. Tapi soalan nombor 4, tiba-tiba kamu buat, kena sebut nombor dulu. Salah ke? Tak salah. Tapi kalau kamu tak biasa dengan penulisan jawapan tu, kamu boleh je nak buat terbalikkan. Kamu buat X sama dengan 24. Nampak? Kalau kamu buat macam ni pun betul, kamu buat macam ni pun betul. Itu soalan nombor 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini, apa yang cikgu cuba bagi tahu adalah soalan tu boleh berubah bila-bila masa mengikut apa yang soalan nak. Persamaan tu boleh berubah mengikut soalan.
Daripada soalan nombor 1 persamaan dia lain. Daripada soalan nombor 2 persamaan dia lain. Tapi satu je benda tak boleh berubah. Soalan boleh berubah. Nombor boleh berubah. Tiba-tiba dia nak pakai jadi Y. Tiba-tiba nak pakai jadi A. Huruf boleh berubah. Huruf boleh berubah. Nombor boleh berubah. Satu je tak boleh berubah. Konsep. Yang cikgu tengah ajar hari ni, bukan nak kamu hafal. Cikgu nak kamu faham. Yang perkara pertama yang perlu diselesaikan dalam setiap persamaan bila kamu nak cari nilai huruf, kamu kena cari mana sebutan serupa dia. Itu dia. Okey, jadi inilah bentuk yang pertama kita cari sebutan serupa. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi daripada soalan tadi, daripada soalan 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 dah soalan dekat situ. Kita cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 5 sampai nombor 8. Soalan nombor 5 sampai nombor 8. Madinah boleh ke cuba buat tu 5 sampai 8? Okay. Okey. Kristina boleh ke cuba buat 5 sampai 8? Boleh. Okey. Kejap semua. Sekejap Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Sekejap Syarif. Ummu Atia dapat buat ke tu 5 sampai 8? Dapat. Dapat. Hantar kat cikgu dah dapat hantar kat cikgu Adlin dapat buat tak tu 5 sampai 8? Dapat. Okey. Okey, bagus. Dah dihantar dah dekat cikgu. Okey, 3 minit lagi. Nanti check tau Nanti check dengan apa yang cikgu buat dekat depan. Bagus, Kristi.
Okey, hantar kat cikgu. Okey, dah ada 4 orang dah hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Ilman dapat buat tak tu Ilman? Dapat. Okey, masing-masing 2 minit lagi. 2 minit lagi. Ada yang tak nak cuba buat ni? Okey. Jadi yang tak nak cuba buat ni, cikgu bagi tahu satu je nasihat. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Cikgu nak kamu jawab. Bila lagi? Kalau bukan sekarang kamu tak cuba buat, bila lagi? Padahal kamu ada masa ni nak study. Tapi kamu tak nak cuba. Jadi dekat situ kamu dah rugikan masa kamu. Jadi cuba je buat. Sebab bila kamu cuba buat, bukanlah walaupun kamu rasa salah ke, betul ke, tak apa. Cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Okey. Jadi kita akan proceed dah. Okey, bagus. Cikgu dah dapat. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masalah 1 minit lagi. Ini Ummu Atiyah ke baru hantar ni? Cikgu telefon dekat mak saya, cikgu. Oh ya. Mak saya guna. Okey. Okey. Okey, jadi kita akan proceed kepada 5, 6, 7, 8. Cikgu nak mula buat dah. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat dah soalan 5, 6, 7, 8. Boleh. Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh fokus macam mana cikgu selesaikan soalan 5, 6, 7, 8. Cikgu akan bagi setiap jalan kerja ada hujah dia. Okey, jadi kita proceed kepada soalan nombor 5 dulu . Okey, siapa yang ada soalan nak tanya cikgu, tanya je. Kalau macam kamu malu-malu nak bersuara, WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Cikgu, saya malu nak bersuara tapi saya ada soalan nak tanya. Tanya. Okey, jadi kita proceed kepada soalan nombor 5. 7 sama dengan X per 2 tolak dengan 4. Cari nilai X. Jadi dekat belah X ada 2 dengan ada 4. Jadi nak pilih mana dulu? Kita pilih 4. Sebab apa kita pilih 4? Sebab 4 dengan 7 ni adalah sebutan serupa. Jadi 4 ni datang dalam keadaan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi dekat sini 7 tambah 4 sama dengan X per 2. Itu cara dia. 7 tambah 4 ni kamu janganlah tinggal macam tu. Kamu selesaikan. 7 tambah 4 kita dapat 11 sama dengan X per 2. Jadi dekat sini barulah kamu pindahkan 2. Jadi bila kamu nak tengok dia dalam keadaan pecahan, jadi kamu kena faham dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah. Bila bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi dekat sini kita akan dapat 11 darab dengan 2 sama dengan X. 11 darab 2 kita dapat 22 sama dengan X. Ini jawapan soalan nombor 5. Siapa yang salah, salin pembetulan. Siapa yang betul, buat tik. Siapa yang tak tahu, salin je apa yang cikgu tunjuk kat depan. Okey semua. Nombor 5. Jelas ke penjelasan daripada cikgu soalan nombor 5? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu dah habis dah soalan nombor 5. Cikgu pergi kepada soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 dengan 5 tak ada beza pun. Okey, negatif 2 sama dengan X per 8 tolak 5 ni cikgu salin balik. Okey, jadi dekat sini kita ada X kat sini. Ya, kita nak cari nilai X kat sini. Bila kita nak cari nilai X, kita kena tinggalkan X tu duduk sorang-sorang. Jadi bila kita nak tinggalkan X tu sorang-sorang, maksudnya kamu kena alih 8 dengan 5. Jadi dekat sini nak alih mana satu? Alihlah yang mana kamu jumpa dia punya sebutan dalam keadaan serupa. 2 dengan 5 sebutan serupa. Nak alih tak boleh alih serentak. Kamu kena alih salah satu. Jangan tiba-tiba nak alih sekaligus. Salah. Kena alih salah satu. Jadi kita pergi kepada 5 pindah ke sebelah. 5 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif.
Jadi negatif 2 positif 5 sama dengan X per 8. Negatif 2 dengan positif 5 tu kalau kamu tak tahu sangat cara nak selesaikan tu, tekan kalkulator. Tolak 2 tambah 5. Kita dapat 3 sama dengan X per 8. Okey, 8 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi bila bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab, 3 darab dengan 8 sama dengan X. 3 darab dengan 8 kita dapat 24. Jadi X adalah sama dengan 24. Jelas ke semua soalan nombor 6? Jelas. Okey, bagus. Kita pergi pula kepada soalan nombor 7. Negatif 1 sama dengan 6 tambah X per 2. Benda yang sama, sebutan serupa dia yang mana? Negatif 1 dengan 6. Jadi alihkan dulu 6. Tak nampaklah simbol 6 ni. Apa simbol 6? 6 ni positif. Kalaulah dia dalam keadaan huruf yang pertama. Kalau kamu tak nampak simbol dia, senang cerita kalau kamu tak nampak simbol belakang dia, dia positif. Tu je. Jadi dekat sini positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Jadi dekat sini negatif 1, negatif 6 sama dengan X per 2. Negatif 1, negatif 6, kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 7 sama dengan X per 2. Okey, jadi dekat sini kita pindahkan 2. 2 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi dekat sini X negatif 7 darab dengan 2, kita dapat negatif 14. Ini jawapan X kita untuk soalan nombor 7. Jelas ke semua soalan nombor 7? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 8 masing-masing tengok ada yang tersilap. Boleh comparekan jalan kerja cikgu dengan jalan kerja yang kamu buat. Ada yang tersilap. Okey, jadi soalan nombor 8 kita tengok 14 tolak X per 3 sama dengan 10. Okey, sebutan serupa. Sebutan serupa 14 dengan 10. Tak nampaklah simbol 14. Simbol 14 ni positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini negatif X per 3 sama dengan 10. Positif dia jadi negatif 14. Selesaikan dulu. 10 tolak 14 kita dapat negatif 4. Okey, jadi yang ramainya salah dekat sini adalah bila kamu nak alih 3 tu. Ramai sangat salah dekat sini. Nak alih 3 tu macam mana? Jadi masing-masing boleh tengok. 3 ni, bila dia ada simbol dia negatif. Mana simbol dia negatif ni? Kamu ambil sekali menjadi milik 3. Jadi maksudnya kamu kena alih negatif dengan 3 tu. Sebab bila kalau kamu alih 3 je, ini cikgu bagi reason dia. Kalau kamu alih 3 je, dekat X ni dia akan ada negatif. Negatif X. Kita tak nak negatif X, tak positif. Habis kat situ. Okey, jadi sekarang bila kita nak alih negatif 3, ada yang tersilap. Okey, negatif pindah ke sebelah jadi positif atau bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Cikgu nak tanya kamu, kita pakai pilihan nombor 1 ke pilihan nombor 2 masa nak alihkan 3 ni? Kristina, rasa-rasa kita pakai mana? Pilihan nombor 1 ke pilihan nombor 2? Nombor 2. Okey, nombor 2. Adlin rasa macam mana pula? Kita pakai pilihan nombor 1 ke pilihan nombor 2? 2. Nombor 2. Cikgu nak tanya pula Madinah. Madinah rasa kita pakai pilihan nombor 1 ke pilihan nombor 2? Ummu Atia rasa mana? Pilihan nombor 1 ke pilihan nombor 2? Nombor 2. Nombor 2. Pandai semua. Jadi dekat sini kita pakai nombor 2 je. Jadi bila kamu alihkan pindah ke sebelah dia jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi maksudnya dekat sini jangan tukar dia punya simbol. Dia tetap negatif. Dia bukan negatif jadi positif. Kalau cikgu pakai negatif jadi positif, maksudnya cikgu dah ajar kamu. Oh, sini positif pindah jadi negatif. Oh, sini positif pindah jadi negatif. Salah.
benda tu adalah salah. Jadi cikgu tak pernah ajar macam tu. Jadi dekat sini bila di dalam keadaan pecahan, nombor tu dalam keadaan negatif, bawa sekali negatif. Dekat sini negatif 3, dekat sini pun negatif dengan 3. Jadi kamu tak perlu pun nak tukarkan dia menjadi positif. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Bagus. Jadi kita tekan kalkulator, tolak 4 darab tolak 3, kita dapat positif 12. Inilah kita punya jawapan soalan nombor 8. Jadi daripada soalan nombor 8, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 9. Sebab apa cikgu suruh selesaikan soalan nombor 9? Sebab konsep soalan nombor 8 dan soalan nombor 9 sama sahaja. Dia ada negatif dekat belah belakang. Okey, masing-masing boleh ke cuba buat 2 minit soalan nombor 9 ataupun 1 minit? Boleh ke? Boleh. Okey. Cuba selesaikan. Cikgu tunggu. Wow, lajunya. Bagus. Pandai. Okey, bagus. Sudah ada yang dah hantar. Cepat. Cikgu bagi masa lagi. Ilman dapat ke tu nombor 9 tu? Tengah buat. Tengah buat. Terima kasih sama-sama. Rania, cikgu ada Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Jadi dekat soalan dekat depan ni, cikgu ada bagi tahu kamu. Okey, kita akan tengok cikgu ada ajar tadi. Cikgu ada ajar. Bila kita nak pindahkan, kita cari sebutan serupa. Ya, dekat situ semua orang betul. 5, ni cikgu salin balik soalan Okey, dekat sini cikgu tulis 5 tolak X per 9 sama dengan negatif 1. Ni 5 dengan 1. Dia sebutan serupa. Jadi kita bawa dia pindah ke sebelah. 5 kita bawa pindah ke sebelah. Dia akan jadi ni positif. Dia akan jadi negatif 5. Negatif 1 dengan negatif 6 kita dapat negatif 1 dengan negatif 5 kita dapat negatif 6. Tolak X per 9. Jadi sekarang bila cikgu nak pindahkan 9, dia ada negatif. Jadi bawa sekali negatif tu. Okey, kita nak pindahkan dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Macam mana? Jadi jangan tinggalkan negatif.
Negatif 6 darab juga dengan negatif 9. Itu jawapannya. Cikgu harap sangat jangan buat silap kat sini. Cikgu dah cek banyak tau. Cikgu tak adalah cikgu yang power. Cikgu adalah pengalaman ajar SPM. Cikgu ada pengalaman sepanjang cikgu menjadi guru ni memang first cikgu jadi guru, cikgu dah ajar dah student SPM. Jadi student SPM selalu silap kat situ. Cikgu tak nak orang yang kelas dengan cikgu silap kat situ. Kalau ada yang silap dengan cikgu memang cikgu rotan. Kalau kat depan cikgu rotan. Tapi kamu online kan jauh kan, tak boleh nak rotan. Okey. Christina jelas ke? Boleh faham yang cikgu tunjuk soalan nombor 9 ni? Boleh. Okey, Christina betul. Adlin, okey ke semua Adlin? Jelas ke penjelasan daripada cikgu semua? Jelas. Okey, habis. Okey, jadi kan cikgu ada ajar student, kita bercerita sikit. Cikgu ada ajar student, cara dia pindahkan tu betul. Tengok daripada soalan 5 sampai nombor 9, cara dia pindah tu betul. Maksudnya dia tahu positif jadi negatif, negatif jadi positif. Masalah dia dekat sini, kamu tengok okey, soalan 9 yang sama, jawapan sepatutnya 54. Dia pergi pindahkan 9. Bila dia pindahkan 9 dekat sini, okey, bila dia pindahkan 9 dekat sini, kamu cubalah buat. Percayalah cakap cikgu, jawapan kamu tak akan dapat 54. Jadi bila orang ni, dia dah betul dah cara pindahkan. Bila lepas tu dia keluar dewan. Cikgu, saya rasa betul dah saya buat. Jadi cikgu pun sukalah nak semak kertas dia. Ada student betul. Lailah salah. Cikgu panggil cikgu rotan. Kenapa pindah ni dulu? Cikgu kata positif jadi negatif. Yelah positif jadi negatif. Tapi kalau kita tersalah pilih mana nak pindah dulu, dia walaupun maksudnya konsep tu kita tak kukuh lagi. Okey, jadi cikgu harap Adlin, Christina, Ummu Atia, semualah yang dalam kelas ni jangan buat silap yang tu. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 10. Soalan nombor 10, cikgu terang perbezaan dia dengan soalan nombor 1 tadi. 1 sampai 9 kan samakan bentuk dia. Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 10. Perbezaan dia dekat sini adalah X per 2 tambah 11. Pecahan dia dekat sini, belah atas dia, kita panggil dia pecahan separa. Kita panggil dia pecahan separa. Pecahan separa dekat sini, kalau dalam bahasa lain kita panggil dia pecahan separuh. Separuh ke separa sama je. Jadi sekarang perbezaan untuk soalan nombor 1 ni pecahan separa. Dekat soalan nombor 10, dekat sini dipanggil pecahan penuh. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Ni perbezaan pertama dia. Perbezaan kedua dia adalah cikgu tunjuk soalan nombor 10. X tambah 5 per 3 sama dengan 12. Okey. Soalan nombor 1 kan. 1 sampai 9 kan. Kamu dah belajar tadi dengan cikgu. Nak pindah mana dulu? Okey, kamu cakap 5. Okey cikgu, saya yakin saya pindah 5. Jadi dia pun pindah 5 dekat sini. Positif 5 dia jadi negatif 5. Jadi cikgu nak terang satu benda. 5 kalau dia dalam keadaan pecahan penuh, nombor dekat belah atas ni dia bukan nombor 5. X dekat belah atas ni dia bukan X sahaja. Jadi kita fokus kepada 5. 5 dekat belah atas ni dia bukan 5. Dia sebenarnya datang dalam keadaan 5 per 3. Cikgu, kenapa 5 per 3 tak faham? X, kalau cikgu cakap X tambah 3, X per 3 tambah 5 per 3, bila pembawah dah sama, kita boleh gabung. X tambah 5 per 3. Inilah konsep di soalan ni. Maksudnya 5 dekat sini bukan negatif 5, bukan positif 5. Dia 5 per 3. Jelas ke semua? Soalan nombor 10 ni boleh faham? Boleh. Ummu Atia, jelas ke Ummu Atia? Jelas. Okey, Adlin, jelas ke Adlin? Jelas.
Siapa yang ada tak faham bagi tahu cikgu. Kristina macam mana? Okey. 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 Jadi dekat sini jangan alih 5. Jadi kalau kamu nampak dia punya pecahan penuh, jangan alih 5. Step dia adalah bila tak cikgu cakap jangan alih 5, jadi kamu ada satu je pilihan lagi, iaitu alihlah 3. Jadi dekat sini bila kamu nampak pecahan penuh, benda pertama yang kamu kena buat adalah hilangkan pecahan. Kamu kena hilangkan pecahan. Nak hilangkan pecahan tu macam mana? Jadi kamu pindahkan 3 dekat belah bawah. 3 ni di dalam keadaan pecahan kan. Maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Nak dengar suara sikit. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Ya, pandai. Jadi dekat sini 12 darab dengan 3. Tapi X tambah 5 tetap ada. Cumanya disebabkan kita bawa 3 tu pindah ke sebelah, dia hilang pecahan dia. Tu cara nak hilangkan pecahan. Ini hanya berlaku apabila kamu nampak dekat left side ataupun right side, dekat belah bahagian kiri ataupun kanan persamaan kamu ada pecahan penuh. Cara nak hilangkan pecahan, kamu pindahkan bahagi jadi darab. Jadi 12 darab dengan 3 kita dapat 36. X tambah 5 baru kamu pindahkan 5. 5 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini 36 positif 5 dia jadi negatif 5. X 36 tolak 5 kita dapat 31. Ini cara dia. Kalau cikgu dah bagi tahu dah apa perbezaan dia. Perbezaan nombor 1 sampai nombor 9, soalan-soalan dia, pecahan dia separa je. Maksudnya dia tak penuh. Tapi mula daripada soalan nombor 10, pecahan dia penuh. Daripada sini ke sini, dia penuh. Jadi kamu kena hilangkan pecahan. Itu cara dia kita nak hilangkan dia punya pecahan. Jelas ke semua soalan nombor 10? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Umur Atia, kenapa cikgu tak pindah nombor 5 tu? Sebab kau pindah nombor 5 dia pecah di 5/3. Ya, pandai. Jadi itulah reason dia. Okey, jadi daripada soalan nombor 10, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 11 dengan nombor 12. Cikgu bagi masa 4 minit. Okey, cuba selesaikan. Kamu dengan cikgu tak lama dah pun. Maksudnya, kelas kita ni tak lama dah nak habis dah. Lebih kurang setengah jam je lagi. Jadi manfaatkan perjumpaan kita yang seminggu sekali je. Okey, cuba selesaikan. Adlin, rasa-rasa boleh selesaikan tak ni? Boleh. Okey. Rania rasa boleh tak tu buat 11 dengan 12? Boleh. Okey, hantar kat cikgu. Okey, 2 minit lagi.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, jadi mana lagi yang tak hantar lagi ni? Okey, jadi masing-masing boleh pergi kepada soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Habis penjelasan ni, cikgu nak masuk kepada page yang kedua lah. Page kedua ni familiar, kita dah familiar. Kalau ada kurungan tu nak buat apa, kita dah tahu dah. Cumanya kalau dalam keadaan pecahan ni, ada lagi student yang macam, nak mana, nak pindah mana dulu. Tu cikgu ajar ni. Madina, bolehkah cikgu nak buat soalan nombor 11 dengan 12 pula ni? Boleh. Okey. Okey, jadi kita proceed kepada soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 11. X tolak 4 per 11 sama dengan 9. Okey, jadi ingat cakap cikgu. Kalau kamu nak pindahkan 4, dia bukan 4. Dia 4 per 11. Dia tengok apa dekat belah bawah dia. Jadi dekat sini jangan pilih 4. Situasi ni berlaku bila? Berlaku apabila pecahan penuh. Nampak? Dekat left side kita semua dalam keadaan pecahan. Jadi dekat sini barulah kita boleh pindahkan. Jadi dekat sini kita pindahkan 11. Jadi X tolak 4, 9. Bahagi, ni kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Maksudnya 9 darab dengan 11. Jadi selesaikan dulu, kita akan dapat 99. X tolak 4. Barulah pindahkan 4. Baru dia jadi 4. Jadi 9 dengan 99 negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 4. Maksudnya X sama dengan 103. Ini jawapan soalan nombor 11. Jelas ke semua soalan nombor 11? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 12. X tambah 3 per 8 sama dengan negatif 2. Okey, macam biasa kita pindahkan 8 dalam keadaan bahagi jadi darab. Jadi kita akan dapat X tambah 3. Ini negatif. Jangan lupa dia ada negatif. Darab dengan 8. Jadi dekat sini kita dapat negatif 16. Pindahkan 3 tu pula. Jadi 3 ni positif. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi X sama dengan negatif 16. Positif 3 kan tadi? Dia jadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 19. Inilah jawapan dia. Soalan 11 dan soalan 12. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey, alright tak alright semua? Jelas ke cikgu tunjuk 11 dengan 12 ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Inilah jawapan 11 dengan 12. Okey, jadi siapa yang salah salin pembetulan. Okey, jadi cikgu nak pesan dekat kamu semua, kelas kita ada lagi berbaki setengah jam. Dan minggu depan kita tak ada kelas tau. Jadi lama kamu nak jumpa cikgu bila pula? Okey, jadi dekat situlah apa yang cikgu nak tunjuk dekat kamu. Fahamkan betul-betul ni bahagian kalau ada nampak pecahan ni. Okey, habis dah. Sekarang kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Dengan berbaki masa lebih kurang 20 lebih ni, cikgu akan tunjukkan. Sekarang kita punya soalan-soalan kita mula nampak kurungan. Jadi, bila cikgu cakap tentang kurungan, kurungan ni maksudnya apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Kurungan tu maksudnya apa semua? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Darab. Darab. Pandai. Kurungan bermaksud darab. Darab apa? Darab di belakang kurungan. Di belakang kurungan. Jadi, bila kamu nampak kurungan, soalan, kamu tengok ada kurungan. Oh, ada kurungan. Terus kamu fokus apa yang ada dekat belakang kurungan. Kalau belakang kurungan tu simbol,
kamu darab simbol. Kalau belakang kurungan tu huruf, kamu darab huruf. Jadi sekarang belakang kurungan kita nombor. Macam mana nak buat? Jadi bila dia ada nombor sahaja, fokus kepada pendaraban antara nombor. Maksudnya apa? 3 darab dengan X. Ni tak ada pun nombor, X ni tak ada pun. Jadi kalau di antara nombor dengan huruf, kamu tak payah nak pening-pening. Kamu just gabungkan sahaja, dia akan dapat 3X. Okey. Kemudian 3 ni darab pula dengan 2. Nampak? Kamu guna nombor belah belakang dekat sini untuk darab semua yang ada dalam kurungan. Kalau ada lagi depan dia, darab juga. 3 darab 2 tak payah susah-susah tekan kalkulator. 3 darab kita dapat 6. Jangan lupa dia datang dalam keadaan positif 6. Sama dengan 15. Ini jawapan soalan nombor 1. Okey. Jadi dekat sini kita dah berjaya buka kurungan. Inilah jawapan dia selepas kita buka kurungan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Sekarang kita nak cari nilai X. Ni X kita yang warna merah ni. Jadi dekat sebelah X kita ni ada 3 dengan ada 6. Cikgu nak kita pindah 3 ke 6? Kita pindah 3 ke 6 dulu? 6. Kenapa kita pindah 6 dulu? Sebutan serupa. Iya, sebutan serupa. Jadi 6 ni dengan 15 ni sebutan serupa. Bawa dia pindah ke sebelah. Nampak? Dekat sini pun kamu pakai sebutan serupa. Jadi dekat sini 3X sama dengan 15. 6 ni tengok belakang dia positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 15 tolak dengan 6. Kita tekan kalkulator. 15 tolak 6. Jadi kita akan dapat 9. 3 dengan X. Bila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Jadi 3 ni dengan X ni di dalam keadaan bahagi ke darab? Darab. Pandai, di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bahagi. Iya. Jadi X sama dengan 9/3. Okey, jadi dekat sini cikgu nak bagi nasihat. Bila kita dah mula masuk sekolah tingkatan ni, bila kita nampak bahagi, bahagi. Cikgu tak nak dah kamu tulis penulisan dia macam ni. Cikgu nak kamu tulis dia macam ni. Adakah bila kamu tukarkan bahagi menjadi pecahan tu maksud dia berubah? Tak. Maksud dia tetap sama. Cumanya bentuk je berbeza. Susah ke nak tukar macam tu? Tak susah. Nombor pertama duduk dekat atas. Dengan nombor kedua duduk dekat bawah. Sebab apa? Sebab kalau kamu buat macam ni, kalau kamu buat antara reason dia, cikgu terangkan kenapa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok 3X sama dengan 9. Kalau dia dalam keadaan macam ni, iaitu bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab, dia tak ada masalah. Tahu kamu nak tulis 9 darab 3 ke 3 darab 9 ke, sebab jawapan dia sama. 9 darab 3 kamu dapat 3. Silap. 9 darab 3 kamu dapat 27. 3 darab 9 pun dapat 27. Jadi tak ada masalah. Dekat sini tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kamu nak pindahkan bahagi darab jadi bahagi. Kalau kamu buat X 9 bahagi 3 atau kamu tertukar kamu buat 3 bahagi 9. Jawapan dia lain tahu semua. Jawapan dia lain. Jawapan dia lain. Kamu jangan nampak je kita boleh suka hati asalkan kita buat dia dalam keadaan bahagi. Kalau kamu buat 9 bahagi 3 kamu dapat 3. Kalau kamu buat 3 bahagi 9 kamu dapat 1/3. Jadi jawapan dia lain. Kalau dia darab tak ada masalah. Sebab apa? 9 darab 3 dengan 3 darab 9 hasil dia sama. 27. Tapi dekat sini kalau kamu tertukar, kamu buat dia terbalik. Jadi jawapan kamu akan salah. Sebab tu cikgu nak semua orang
menggunakan bila cikgu cakap tukar darab menjadi bahagi, bahagi itu tulis dalam keadaan pecahan. Sebab apa? Sebab bila dia dalam keadaan pecahan, kita ada satu je tempat boleh alih, iaitu mesti alih dia dekat belah bawah. Jadi bila kita dah alih dia dekat belah bawah, kita memang akan baca atas bahagi bawah. Jadi dekat sini kita dapat 3. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua reason-reason yang cikgu terang ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Jadi ingatlah nasihat cikgu tu. Cikgu bukan saja-saja tahun ni tahu. Cikgu tak takutkan kamu. Tapi kesalahan tu apabila dia terlalu terap, cikgu nampaklah yang mana cikgu perlu ambil tindakan. Okey, jadi daripada soalan nombor 1, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 2 dan 3. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 2 dan 3. Rujuk contoh yang cikgu dah buat dekat soalan nombor 1 tu. Mia, setakat ni boleh follow up lagi ke Mia? Boleh. Okey. Okey, 1 minit lagi.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan proceed kepada penjelasan soalan nombor 2 dan 3. Boleh ke semua? Cikgu nak mula terangkan soalan nombor 2 dan 3? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi soalan nombor 2 dan 3 masing-masing boleh tengok ke depan. Okey, fokus kejap . Okey, jadi dia sama macam contoh yang cikgu tunjuk. Soalan nombor 2, 2 dalam kurungan X tambah 5 sama dengan 24. Jadi buka kurungan 2 darab X kita dapat 2X, 2 darab 5 kita dapat 10 sama dengan 24. Jadi dekat sini kita alihkan 10 sebab apa? Sebab 10 dengan 24 tu sebutan yang serupa. Jadi kita pindahkan positif 10 tu ke sebelah, dia akan jadi negatif 10. Jadi 24 tolak 10 kita dapat 14. 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Dan tiap kali bahagi buat dia dalam bentuk pecahan. 14 bahagi 2 kita dapat 7. Ini jawapan soalan nombor 2. Kamu boleh tengok macam mana cikgu tulis satu-satu. Okey. Kita pergi pula kepada soalan nombor 3. 6 dalam kurungan X tolak 9 sama dengan 12. 6 darab X kita dapat 6X. 6 darab negatif 9. Kita akan dapat negatif 54 sama dengan 12. Jadi macam biasa, cari sebutan serupa. 54 dengan 12 adalah sebutan serupa. Jadi kita bawa pindah ke sebelah. Negatif jadi positif. Jadi dekat sini 6X sama dengan 12. Negatif jadi positif 54. Kita selesaikan 12 tambah 54. Kita dapat 66. Ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 66 bahagi 6 X sama dengan 11. Ini jawapan nombor 3. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Siapa yang salah salin. Ada nak tanya soalan ke? Madinah ada nak tanya soalan ke? Madinah? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, jadi nanti cikgu nak masing-masing buka kamera balik. Oh, tutup pula dah. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada nombor 9. Okey, cikgu terus selangkah. Masa kelas kita ada lebih kurang 10 minit macam tu je. 12 minit macam tu je. Jadi tengok betul-betul tahu. Okey, 2 dalam kurungan 3X tolak 1 tambah 3 sama dengan 21. Okey, buka kurungan 2 darab 3X. Jadi nombor darab nombor. 2 kan darab dengan 3 kan kita dapat 6. X jangan lupa kita gabungkan sahaja. Kemudian 2 darab negatif 1 kita dapat negatif 2 tambah 3 sama dengan 21. Okey, jadi lepas kamu buka kurungan, situasi dia dekat sini, kamu ada dah sebutan serupa di bahagian yang sama. Maksudnya apa? Negatif 2 dengan positif 3 berada di bahagian yang sama. Jadi selesaikan dulu. 6X tolak 2 tambah 3, kita dapat tambah 1 sama dengan 21. Positif 1 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 1. 21 tolak 1 dapat 20. Ini 6X. Jadi nak selesaikan macam mana? 6 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Sekarang dia dalam matematik ni, kalau kita cakap penyelesaian algebra, dia ada satu dalam keadaan matematik ni, maksudnya kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan perpuluhan panjang. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Okey, cuba masing-masing ambil kalkulator. Cuba tekan 20 bahagi 6. 20 bahagi 6 dapat berapa semua? 3.3. 3.33333 sampai hujung dunia. Jadi dekat sini, bila kamu jumpa jawapan yang kamu tekan kalkulator, kamu dapat perpuluhan macam ni. 3.3333 banyak 3. Maksudnya nombor dia nombor berterusan. Jadi apa yang kamu kena buat?
kamu kena ambil jawapan tu dalam keadaan pecahan. Dan kamu kena bagi jawapan dalam keadaan pecahan tau. Dan kamu kena bagi dalam keadaan pecahan tidak wajar. Tidak wajar. Maksudnya cikgu tak nak ada nombor besar. 2/1/2 cikgu tak nak ada nombor besar ni. Cikgu nak kamu bagi pecahan di dalam keadaan darab tambah 4, 5/2. Cikgu nak jawapan dia macam ni. Jadi macam mana cara dia? Jadi cara dia masing-masing ikut cikgu tekan kalkulator. Tengah-tengah tekan kalkulator ke tu? Nak dengar suara sikit tengah tekan kalkulator ke? Ya. Okey, tekan 20. Lepas tu per ni dekat ABC. Per 6. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 20/6 dapat berapa semua? 10/3. Iya, kamu akan dapat 10/3. Kalau siapa-siapa tekan dia dapat 313, kamu tekan shift. Lepas tu kamu tekan ABC. Jadi dekat sini cikgu nak kamu bagi jawapan dalam keadaan 10/3. Ini dia. Ini dia. Ada beberapa jugalah benda yang kita kena highlightkan. Sebab benda situasi-situasi ni kamu kena faham. Dia bermain dengan nombor. Dan kadang-kadang bukannya semua tu dapat nombor bulat. Kadang-kadang dapat nombor perpuluhan. Kalau kamu tekan kamu dapat perpuluhan 1.5 je tak apa. Dapat 1.75 ke tak apa yang ni tak apa, yang ni tak apa. Kamu boleh bagi jawapan dalam keadaan perpuluhan. Tapi kalau kamu nak tekan kalkulator, kamu dapat jawapan dia panjang-panjang macam ni, jangan ambil jawapan dalam perpuluhan. Kamu kena bagi jawapan dalam bentuk pecahan dan dia dalam keadaan tak wajar kalau dia ada nombor besar. Jelas ke semua? Cikgu ajar nombor 9 ni boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi soalan kita yang terakhir dah. Soalan kita yang terakhir dah untuk malam ni. Daripada soalan nombor 9, cikgu nak masing-masing buat 10 dan 11. Cikgu bagi masa 4 minit. Tepat pukul 10.25, cikgu akan terangkan jawapan nombor 10 dan soalan nombor 11. Okey, jadi untuk yang terakhir ni, cikgu nak masing-masing buka kamera. Tengah buat apa tu masing-masing, boleh buka kamera. Madinah, mana Madinah? Buka kamera Madinah. Adlin, boleh buat tak tu agak-agak 10 dengan 11? Boleh. Okey. Cuba buat semua.
Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan di hadapan. Jadi bagus, hantar kat cikgu umur hati lah. Boleh ke cikgu nak mula buat 10 dengan 11 ni? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul tau. Nanti minggu depan dah tak ada kelas dah. Dah seminggu dah tak jumpa. Jadi masing-masing boleh tengok. Nombor 10. 2x tambah 1 tambah 3x sama dengan 37. Buka kurungan macam biasa. 2 darab x gabungkan sahaja. 2 darab 1 dapat 2 tambah 3x sama dengan 37. Jadi macam cikgu bagi tahu, lepas kamu buka kurungan, setiap kali dalam kamu jawab soalan matematik, setiap kali lepas kamu buka kurungan, kamu tengok ada sebutan serupa 2x dengan 3x. Selesaikan dulu. Jadi dekat sini 2x tambah 3x kamu dapat 5x sama dengan 37. Macam tu cara dia. Kalau dia ada x, dia selesaikan ada x lah. Sebutan serupa tu maksudnya keadaan yang sama. Kalau ada huruf, huruf dia kena sama. Tadi soalan nombor 9 kita buka kurungan, kita selesaikan 2 dengan 3 ni, negatif 2 dengan 3. Sebab 2 dengan 3 ni dia keadaan yang sama. Dia bukan tentang yang ada x ke, tak ada x ke. Dia pasal sebutan serupa. Sebab itulah siapa yang betul-betul faham sebutan serupa, dia tahu nak selesaikan, dia tahu nak pindah mana. Jadi dekat sini baru kamu pindahkan 2. Kenapa pindahkan 2? Sebab sebutan serupa. 2 dengan 37 sebutan serupa. Jadi dekat sini kita bagi dia pergi. 37, 2 ni positif, dia jadi negatif 2. 37 tolak 2 dapat 35. 5 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi dan buat dalam pecahan. Okey, 35 bahagi 5, kita dapat 7. Ini jawapan nombor 10. Okey, siapa yang salah salin pembetulan. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 11. 12 tambah 4 dalam kurungan 2x tambah 4 sama dengan 68. 12. Buka kurungan 4 darab 2x kita dapat 8x. 4 darab 4 kita dapat 16 sama dengan 68. Jadi sekarang kalau kamu lepas tengok buka kurungan kan, 12 dengan 16 sebutan serupa. Tengok. Dia tak semestinya dia kena ada x. Jadi cikgu harap jelaslah dekat situ. Jadi 12 ni kamu boleh tambahkan dengan 16, kamu akan dapat 28 sama dengan 68. Okey, 28 ni positif dan pindahkan ke sebelah sebab sebutan serupa. Jadi dekat sini 8x 68 positif jadi negatif 28. Jadi dekat situ kita tekan kalkulator, kita dapat 40. 8 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Dekat sini x sama dengan 5. Jelas ke semua untuk soalan nombor 10 dan soalan nombor 11? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi siapa yang salah salin pembetulan. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera kejap, kita bincang balik. Okey, jadi habis dah kelas kita. Minggu depan tak ada kelas tau. Dan mula minggu lagi 1 kita dah masuk kepada kita punya silibus. Maksudnya mula daripada minggu depan cikgu dah ajar bab 1 tingkatan 2. Tapi cikgu harap masing-masing boleh beli buku lah yang cikgu akan bagi link lah nanti. Boleh ke ni Kristina? Tak marah cikgu kalau cikgu suruh beli buku? Boleh je. Adlin okey je kan kalau beli buku Adlin? Okey. Okey, jangan ada yang marah cikgu. Okey, untuk siapa-siapa yang ada kekangan kewangan, kita tak boleh cakap assume semua orang okey je. Siapa yang ada kekangan kewangan, suruh mak ayah sendiri WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu, saya ada masalah sedikit. Tak apa, cikgu akan belanja juga. Cikgu sedia keluarkan duit cikgu. Jadi dah habis salin ke ni soalan ni? Nak dengar suara sikit, dah habis salin dah? Dah. Okey, jadi kalau untuk kelas kita malam ni, sebelum kita nak tutup, ada soalan ke nak tanya?
Alisha ada soalan tak tu nak tanya? Tak ada. Ada. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam Terima kasih, cikgu. Terima cikgu. kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey.